Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita bersiaran lagi bersama dalam segmen Islam A to Z bersama dengan saya Puan Siti Nashrah binti Rosli, pegawai dakwah Perkim Bahagian Negeri Pulau Pinang. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya harap semua adalah sihat di sepanjang MCU ini. Okey, hari ini kita akan membicarakan tentang surah Al-As, iaitu surah yang ke-103 di dalam Al-Quran. Surah ini disebut sebagai surah Makkiyah kerana apa? Kerana ia diturunkan di negeri Mekah. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-As ini menceritakan tentang masa dan apa kepentingan masa terhadap kita semua. Kalau ikutkan pendapat lain, ada yang mengatakan, pendapat ulama lain ada yang mengatakan bahawa surah Al-As ini bermaksud surah Asar. Tapi pendapat umum mengatakan bahawa surah Al-As ini lebih kepada surah yang menceritakan tentang masa. Okey, Allah telah menyatakan di dalam surah ini bahawa manusia sebenarnya adalah berada dalam kerugian. Akan tetapi ada 4 golongan yang Allah sebutkan di dalam surah ini yang tidak berada di dalam kerugian. Apa yang okey, sekarang kita akan membicarakan tentang 4 golongan ini yang Allah sebutkan di dalam surah Al-As. Okey, kita mulakan dengan ayat yang pertama, surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa. Maksudnya demi masa. Wal 'asri, demi masa. Allah telah bersumpah dengan masa, yang mana ia bermaksud bahawa masa adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang manusia. Semua manusia diberikan masa yang sama. Semua ada 24 jam. Tapi terpulang pada kita macam mana kita nak menguruskan 24 jam yang kita dapat itu. Okey, Allah kata demi masa. Kemudian kepada ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Allah kata manusia itu berada di dalam kerugian. Kenapa berada dalam kerugian? Kerana kita tidak mampu nak mengawal, kita tak mampu nak menangani masa 24 jam yang kita ada tu. Ada yang mampu uruskan masa 24 jam tu dengan perkara-perkara yang baik, tapi akan ada sekelumpulan manusia yang membazirkan masa 24 jam yang Allah bagi tu. Okay. Kemudian ayat ketiga Allah sebut illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Okey, Allah kata sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Allah sebut itu. Allah kata orang-orang yang beriman ni sebenarnya mereka ni tidak berada di dalam kerugian. Kerana apa? Kerana orang-orang yang beriman ini dia tahu kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Mereka akan memfokuskan kepada kehidupan di akhirat. Jadi masa 24 jam yang mereka ada ini, mereka akan gunakan sebaik mungkin untuk menanam apa jua amalan, untuk menanam apa jua kebaikan di dunia ini, dan mereka nak tuai hasilnya di akhirat nanti. Okey. Kemudian Allah kata lagi wa amilus solihat. Okey. Dan satu golongan lagi yang tidak rugi adalah orang-orang yang sentiasa berbuat kebaikan, sentiasa berbuat kebajikan. Mereka ini tidak membazirkan masa 24 jam yang Allah bagi kepada kita semua untuk melakukan perkara yang sia-sia. Sebaliknya, mereka ni setiap masa kalau boleh nak buat kebaikan, nak buat kebajikan. Sebab itu Allah katakan golongan yang kedua ini, golongan yang berbuat kebajikan, kebaikan ini tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Okey, kemudian Allah sebut lagi di dalam ayat seterusnya, wa tawasau bil haqq. Maksudnya golongan satu lagi yang tidak rugi adalah orang-orang yang saling memperingati sesama manusia dengan peringatan yang baik. Kita hidup bermasyarakat di Malaysia ini
seharusnya kita sentiasa memperingati, menasihati kawan-kawan, rakan sekerja, jiran-jiran dan seluruh masyarakat dengan perkara-perkara yang baik. Bukanlah dikatakan busybody, tapi apabila kita tengok perkara, ada satu perkara yang kurang elok, hendaklah kita menegur secara berhemah. Itu yang Allah kata, golongan ini, golongan yang sentiasa menasihati dengan perkara-perkara yang baik ini adalah golongan yang tidak rugi, kerana mereka tahu menasihati perkara-perkara yang baik akan mendatangkan hasil yang baik, akan mendatangkan faedah. Okey, kemudian Allah kata lagi di ayat yang seterusnya, wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bis sabr, iaitu golongan yang mana? Yang menghadapi ujian yang Allah bagi di dunia ini dengan kesabaran. Ayat last tu, bis sabr, kesabaran. Allah bagi ujian pada golongan-golongan ini, ujian dan cabaran, tapi mereka menghadapinya dengan sabar. Sebagai contoh, di waktu PKP ni, ramai yang terkesan, ramai yang kena buang kerja. Tapi Allah kata apa? Allah kata dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan daripada Allah dengan sabar dan solat. Kita usaha-usaha, tapi lepas tu kita kena sabar menunggu apa yang kita usahakan. Okay, sebab tu Allah sebutkan 4 golongan ini adalah golongan yang tidak rugi dalam menguruskan masa. Pertama, saya ulang balik. Pertama, golongan yang beriman. Yang kedua, golongan yang beramal soleh dan berbuat kebajikan. Yang ketiga, golongan yang saling menasihati di antara sama satu lain dengan perkara-perkara yang baik. Dan yang keempat, golongan terakhir, golongan yang sentiasa bersabar dengan cabaran dan godaan yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Okey, sekian saja hari ini tadabbur tentang surah Al-Ans. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh balik rumah atau buka smartphone, tengok balik betul tak maksud yang saya maksudkan tadi, saya ceritakan tadi. Okey, semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya di dalam segmen Islam A to Z. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.